Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita akan sambung pula faktor yang mempengaruhi daya geseran. Tadi kalau kamu masih ingat apa tu daya geseran? Daya geseran akan berlaku bila ada dua permukaan yang bersentuhan. Okey, dan juga bila ada arah yang bertentangan. Okey, jadi kita tengok apakah faktor. Okey. Faktor yang pertama yang kamu kena hafal adalah jenis permukaan. Yang kedua adalah jisim objek. Contohnya macam jisim bukannya berat, tapi untuk senang kamu hafal, lagi tinggi jisim tu lagi berat objek tu, lagi rendah jisim tu lagi ringan objek tersebut. Jadi kita tengok dulu ni dua faktor yang mempengaruhi daya geseran. Yang pertama adalah permukaan dan yang kedua adalah jisim objek, ataupun berat objek. Jadi dua tu sahaja yang kamu perlu hafal untuk IPSR ni. Okay? Jadi jenis permukaan yang pertama, contohnya macam cikgu cakap tadi, kalau kamu ada permukaan yang licin, dia akan memperlahankan objek. Kenapa? Sebab kamu ada daya geseran yang rendah, yang kurang jika permukaan licin. Kan cikgu ada cakap tadi juga, bila kamu lalukan sesuatu objek di contohnya pasir, okay, di kertas pasir, dia akan memperlahankan objek. Kenapa? Sebab dia mempunyai permukaan yang kasar. Bila ada permukaan yang kasar, daya geseran kamu akan menjadi kuat. Okay? Contohnya, kalau kamu tengok sini, okay, kalau kamu tengok sini, kita ada pergerakan. Arah pergerakan orang ni adalah ke kanan. So, kita tahu dia punya daya geseran mesti ke kiri. Kenapa? Sebab ada arah yang bertentangan. Satu lagi, kita tahu mesti ada dua permukaan yang bersentuhan, iaitu kotak ni dengan jubin. So, jubin ni paling senang, paling mudah cikgu beritahu kamu. Contohnya dekat rumah, kita ada simen, kita ada tiles. Okay, so itu adalah jubin contoh. So, bila kamu bergerak atas tiles kamu, dia adalah licin, kan? Okay, jadi licin senanglah orang ni bergerak maju ke hadapan. Okay, kenapa? Sebab bila kamu ada permukaan licin, geseran kamu akan menjadi kurang. Okay, geseran, okay, dekat bawah ni geseran kamu akan menjadi kurang. Okay, akan menjadi kurang. Jadi senanglah untuk maju ke hadapan, bergerak ke hadapan. Okay, tapi kalau kamu tengok pula gambar yang seterusnya, kamu tengok orang ni bila dia bergerak ke kanan, kamu tengok dia susah sangat untuk bergerak. Okay, kenapa? Sebab bila kita tengok dia ke kanan, kita tahu bawah ni mesti ada geseran, kan? Sebab dia arah bertentangan. Tapi kalau kamu tengok sini, dia bila kasar, geseran dia akan menjadi kuat. Okay? So, geseran dia akan menjadi kuat. Bila geseran dia kuat, maksudnya orang tu susahlah untuk bawa objek tu maju ke hadapan. Sebab dia mempunyai geseran yang kuat. Kalau kamu tengok sini, kotak ni sama sahaja. Okay? Sama bentuk, sama berat. Contohnya kotak ni 10 kilo. 20 lah, 20 kilo. Ni pun 20 kilo. Tapi kenapa orang ni bawa mudah? Orang ni bawa susah. Sebab permukaan. Okay? Bila dia licin, senang untuk dia bawa. Sebab daya geseran yang kurang. Tapi bila dia kasar, susah untuk orang tu bawa. Sebab daya geseran dia kuat. Okay? Jadi kamu kena hafal. Okay? Bila orang bergerak ke hadapan, diorang mesti ada geseran bertentangan arah. Kalau dia bergerak ke kanan, geseran mesti ke kiri. Okay? Kalau dia bergerak ke kiri, geseran dia mesti ke kanan. So, dia punya geseran selalunya bertentangan arah. Tapi bila licin, kamu punya geseran akan menjadi kurang. Bila kurang, senanglah untuk orang ni
bergerak ke hadapan, bergerak ke kanan. Okay? Tapi kalau kamu punya permukaan kasar, kamu punya geseran, geseran kamu adalah kuat. So, susahlah untuk orang ni bergerak ke hadapan. So, itulah yang akan buat kamu punya daya geseran. Sama ada kuat ataupun kurang. Bila dia kurang disebabkan oleh permukaan, mesti permukaan tu licin. Kalau daya geseran tu kuat disebabkan oleh permukaan, mesti permukaan tu kasar. Jadi kita tengok, cikgu ada beberapa contoh. Contoh sini kita ada bongkah kayu. So bongkah kayu semua ni sama saja. Sama saiz, sama berat. Jadi yang mempengaruhi hanya permukaan. Permukaan. Mempengaruhi kamu punya daya geseran hanya permukaan. Jadi contohnya kalau dia bergerak ke arah sini, kamu punya geseran mesti ke arah kiri. Jadi contoh kalau orang ni tarik di atas permukaan meja, kita perasan dia hanya mengambil masa yang sekejap dan memerlukan tenaga yang kurang. So kalau kamu jalan contohnya di permukaan yang licin, so kamu jalan di permukaan yang licin, kamu punya daya geseran mesti kurang. So senanglah untuk orang ni tarik bongkah kayu ke kanan. Kenapa? Sebab dia licin. So, dia punya daya geseran adalah kurang. Lagi paling mudah sini kamu mesti ada geseran. Kalau kamu kamu mesti ada geseran. Kamu mesti ada geseran ke kiri kalau kamu bergerak ke kanan. Jadi yang ni bagusnya adalah dia menggunakan permukaan berminyak. Dan kita tahu permukaan berminyak dia adalah licin. So bila licin, kamu punya geseran akan menjadi kurang. So senanglah untuk orang ni bergerak ke kanan. Lagi contoh, kalau kita ada kawasan yang kasar, contoh kamu letak dekat jalan raya. Kalau kamu tarik, dia akan susah untuk tarik kerana dia mempunyai permukaan yang kasar. So bila permukaan yang kasar, kamu ada daya geseran yang kuat. Jadi macam ni, kalau mungkin kamu pernah buat eksperimen dekat sekolah. So eksperimen ni adalah tentang daya geseran. Ni yang akan berubah. Semua objek ni adalah sama. Dia akan menggunakan kereta mainan yang sama. Tapi yang berubah hanya kamu punya jenis permukaan. So dia boleh letak kayu. Dia boleh letak yang berminyak. Dia boleh gunakan kaca. Dia boleh gunakan kertas pasir. Jadi kita boleh tengok sama ada dia ambil masa yang lama untuk bergerak ke hadapan ataupun tidak. Lagi lama, maksudnya lagi kasarlah permukaan tersebut. Lagi tinggi, lagi kuat kamu punya daya geseran. Kalau permukaan yang licin, lagi sikitlah masa. Kurang masa yang digunakan untuk sampai ke bawah kerana dia mempunyai daya geseran yang kurang. So senang untuk dia bergerak. So kita tengok lagi satu. Yang kedua adalah jisim objek. Ataupun paling senang beratlah. Jisim dan berat bukan benda yang sama, tapi lagi tinggi jisim, lagi berat sesuatu. Lagi kurang jisim, lagi ringan sesuatu. Kalau kamu tengok sini, objek yang berat menghasilkan daya geseran yang lebih kuat daripada objek yang ringan. So sini aktiviti lain, kalau kamu ada contohnya berat. Bila berat, daya geseran dia adalah kuat. Kalau contohnya benda tu ringan,
kamu akan ada daya geseran yang kurang. Okay, so senanglah untuk dia bergerak ke hadapan. Berat, dia akan jadi daya geseran yang kuat, susah untuk bergerak ke hadapan. Jadi cikgu ada contoh. Okay, contoh ni kalau kamu tengok, kita ada kotak ringan. Kita tengok orang ni bawa, oh okey jap. Tapi kalau contohnya kita ada kotak yang berat, susah untuk dia bawa. Okay, kenapa? Sebab kamu kena ingat, bila untuk jalan ke hadapan, kamu mesti ada daya geseran yang bertentangan arah. Okay, so lagi ringan ataupun lagi kurang jisim, lagi kurang kamu punya daya geseran. Tapi lagi berat, lagi besar jisim, sesuatu objek, lagi kuat kamu punya daya geseran. So, susahlah dia untuk berjalan. Okay? Padahal mereka mempunyai permukaan yang sama. Okay? Jadi, tu. Okay? Dan juga cikgu ada contoh. Okay? Contohnya kalau kamu pernah tengok orang bekerja, dia mengangkat barang. Okay, ini memang ringan. Tapi contohlah, bayangkanlah kalau ini adalah kotak yang besar. Contoh, okay, kotak yang besar dan juga kotak yang berat. Bila jisim yang lagi kuat, lagi tinggi, dia mempunyai berat yang lagi besar, lagi berat objek tersebut. Bila dia dah lagi besar, kalau dia bawa, contohnya dia tarik sahaja benda ni ke hadapan, dia punya daya geseran akan kuat. Okay, kenapa? Sebab objek ni adalah berat. Okay, tapi contohlah kalau orang ni dia bawa, contohnya dia bawa kotak yang kecil ni sahaja. Dia tarik dekat lantai. Contohlah, kan? Dia tidak mau angkat, dia tarik. Bila dia tarik dekat lantai, okay, dia akan ke arah, keluar daripada kedai, kamu akan ada daya geseran ke kanan. Okay? Sebab benda tu adalah ringan, dia mempunyai daya geseran yang kurang. So, senanglah untuk orang tu bawa benda tersebut. Okay? So, ingat tak? Macam ni. Bila kamu ada kotak yang ringan, kamu punya daya geseran pun akan jadi kurang. Okay? Kalau kamu ada kotak yang berat, kamu punya daya geseran akan menjadi kuat. Jadi, untuk yang kotak ringan, senanglah orang ni bergerak ke hadapan. Sebab daya geseran adalah kurang. Tapi untuk kotak yang berat, susah untuk orang ni bergerak ke hadapan sebab daya geseran yang kuat. Okay? Itu sahaja untuk faktor yang mempengaruhi. Kamu ada 2 sahaja yang kamu perlu hafal, iaitu jenis permukaan dan juga jisim objek. Okay, jadi kita akan berjumpa lagi di video seterusnya. Okay, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.